Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tazkirah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Anwar tentang Tafsir Al-Munir. Sebelum itu, bantulah channel Pak Mat, subscribe, like and comment. Silakan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita menyambung lagi pembacaan Tafsir Al-Munir karangan Dr. Muhammad Zuhairi dalam membicarakan tentang surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam, dan kita berada pada muka surat 58, pedoman hidup dan hukum hakam, daripada pengajaran istinbat daripada surah Al-Qalam. Ayat-ayat di atas menunjukkan perkara-perkara berikut. Itu yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya yang dengan larangan membawa hukum haram. Larangan kepada nabi jangan buat, kerana larangan itu adalah larangan haram. Dan orang-orang beriman, maknanya kita juga haraplah orang-orang beriman bersikap longgar dan cenderung kepada kaum musyrikin yang berdustakan di sana. Sebab kita ada perkara yang kita boleh ikut daripada golongan orang yang bukan Islam ni lah. Sebab itu Islam ataupun agama Allah Subhanahu wa taala ini diturunkan dengan 3 cabang besar. 3 cabang yang besar. Yang pertama sekali iman, rukun iman. Yang kedua Islam, rukun Islam. Yang ketiga ihsan. Daripada ketiga-tiga ini, kalau daripada sudut Islamnya tidak menjadi masalah kalaulah perkara itu boleh kita ikuti. Contoh, orang negara-negara yang berada di negara Eropah ni kadang-kadang Islamnya lebih daripada orang Islam, kan? Islamnya itu lebih daripada orang Islam. Tidaklah bermaksud mereka itu orang Islam. Islam yang dimaksudkan mungkin dia punya cara apa, kita tak nak membandingkan solat dengan ibadah mereka, tetapi konsentrate mereka kepada ibadah mereka, kan? Dan kadang-kadang derma mereka, iaitu dalam bentuk zakat, mungkin dia lebih daripada kita dalam menderma, mungkin. Dan ada lagi satu ihsan. Ihsan itu akhlak. Akhlak kita dengan Allah dan akhlak kita sesama makhluk. Akhlak kita sesama Allah dengan Allah itu namanya tasawuf. Kalau akhlak kita dengan sesama manusia ataupun sesama makhluk itu namanya akhlak adab. Adab dengan ibu bapa, adab dengan guru, adab dengan masjid, adab dan sebagainya. Mungkin di situ ada orang yang bukan Islam lebih kat situ. Dia lebih akhlaknya baik, tapi dia tidak beriman. Akhlaknya baik tetapi masih lagi menjalankan cara dia, cara orang kafir. Tapi ada satu benda yang kita tak boleh kompromi, iaitu iman. Jadi dalam surah ini Rasulullah SAW ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berlonggar-longgar, iaitu ada apa, memudah-mudahkan urusan iman dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Tetapi dalam satu hal, dalam rukun Islam tadi yang 5 itu, ada juga di situ yang kita tak boleh main-main. Kalaulah orang Islam dia solat, ada sampai orang kafir dia tengok, dia pelik solat ni, dia pelik lah, bukan nak pelik apa pun dengan cara mereka tu. Lalu diikut belakang pergerakan. Adakah salah? Tidak menjadi kesalahan, kan? Kerana apa yang dia buat itu bukan kerana mempermain-mainkan solat, tapi dia nak meniru gerakan dalam solat. Maka mungkin itu satu gerakan, kan? Itu satu gerakan. Dan
kalau sampai tahap dalam rukun Islam itu dipermain-mainkan, kita berhak bersuara. Kita berhak bersuara. Tapi kalau rukun iman yang dipermain-mainkan, khususnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah larangan dalam bentuk qat'i. Tak boleh nak main-main dengan rukun iman ini. Sebab iman itu asas. Kita dalam rukun Islam ada dinamakan syahadah. Yang pertama syahadah, kan? Syahadah itu dia berkait dengan rukun iman. Dia berkait dengan rukun iman. Tidaklah mereka itu boleh beriman jika mereka itu tidak Islam. Basic Islam, dengan asas Islam, barulah mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman yang macam mana? Beriman dengan sepenuh-penuhnya. Sebab orang-orang yang bukan Islam ini, bila mereka masuk dalam agama Islam, mereka ini nampak, ada di antaranya nampak keindahan Islam. Bukan sebab dia beriman Allah itu satu, tapi bila dia bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ketika itu dia hanya mengucap dan mengerti bahawa makna daripada syahadah itu mensatukan Allah. Tapi cara mengesakan Allah itu macam mana? Cara mengesakan Allah itulah yang perlu dididik, yang perlu ditarbiyah di dalam selama mana di beragama Islam. Ada juga orang Islam, orang yang bukan Islam, dia masuk Islam, tapi cara dia masih lagi dengan cara-cara yang dahulu, terkesan. Tak pasti kenapa, tapi mungkin kurang pemantauan, kurang nak belajar Islam, kan? Bila dia dengar Islam ni, bila mati ada masuk syurga, ada apa, mungkin di situ lah, mungkin di situ dia hanya takut beberapa perkara. Tapi di dalam Islam ini tak boleh ambil beberapa perkara. Allah SWT sendiri menyebutkan apa? Udkhulul Islam maka kafah. Masuklah dalam agama Islam ini keseluruhannya. Keseluruhan itu apa? Ya, masuklah di situ rukun imannya, rukun Islamnya, dan ihsannya. Jadi itu orang yang bukan Islam. Kita yang dah Islam ni bertingkat. Belum kita, selagi kita tidak boleh berada dalam keadaan selesa. Tak boleh. Sama ada daripada sudut ketiga-tiga cabang di dalam agama ni. Kita rasa kita dah beriman, jangan rasa selesa. Kita sudah pun menegakkan rukun Islam, rukun amalinya, jangan rasa selesa. Dekat sedang apa, sebab rukun Islam tu rukun amali, bukan rukun perbuatan. Ucap bukan semua syahadah, kena ucap. Semayang, pergerakan, puasa, tahan diri, zakat, pergi haji, semua tu rukun perbuatan. Rukun iman pula tak boleh dinampakkan. Macam mana kita beriman kepada Allah? Tak boleh nampak iman yang ada dalam hati kita tu, tapi perlu dibuktikan. Perlu dibuktikan dengan rukun amali tadi. Kita beriman dengan para malaikat macam mana? Kita beriman dengan para rasul macam mana? Kita beriman dengan kitab, hari kiamat, qada dan qadar macam mana? Sebab tu cabaran kita kelima-lima rukun iman ataupun 5 awal rukun iman tu kita boleh buat insya-Allah, tapi sampai kepada qada dan qadar ujian. Kan? Qada dan qadar ujian. Kadang-kadang susah nak terima. Itulah kemuncak iman kita. Kita percaya tak Allah SWT itu bila datang qada wal qadar khairihi wa syarrihi. Khairihi semua kita suka. Qada dan qadar baiknya, kebaikan yang Allah SWT beri kepada kita, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi syarrihi, keburukan yang ada pada pandangan kita benda itu buruk, tapi pada Allah SWT dia Maha tahu. Dia bagi kita sekarang susah, mungkin akan datang kita tak tahu. Itu yang kadang-kadang menjadi ujian kepada kita. Rukun iman kepada Allah senang, sembahyang, tunjuk rukun iman, rukun kepada Rasul, beriman dengan syahadah, dengan kitab, kita beriman, tapi nak melengkapkan rukun iman itu ada pada qada dan qadar. Antu'minu bil qadri wal qada'i wal qadri khairihi
wasyarihi tu, kan, keburukan-keburukan. Tapi dengan apa Rasulullah SAW diperintah oleh Allah SWT dalam bab-bab risalah menegakkan agama Allah. Kalau dia mempermain-mainkan kita, mempermain-mainkan Allah, mempermain-mainkan Rasul, maka kita berhak untuk mempertahankan dengan cara yang mula-mula dengan cara yang diplomasi, kan? Tapi dalam satu peringkat perlu kepada kita ketegasan. Jadi dan orang-orang beriman supaya jangan bersikap longgar dan cenderung kepada golongan musyrikin yang mendustakan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka menyeru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya membiarkan mereka. Nanti mereka juga akan membiarkan dan tidak mengganggu baginda. Lantas Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa sikap longgar dan menurut kemahuan mereka adalah kufur. Okey, ini tindakan pada zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah SAW berada di Mekah, orang-orang yang beriman menjadi golongan mustad'afin. Orang-orang yang bukan mereka lemah, kan? Tapi golongan yang tak kuat lah daripada segi kekuasaan. Dari segi kekuasaan tak kuat. Cuma mereka itu beriman, sebab itu namanya mustad'afin, bukan du'afa, bukan lemah-lemah. Mereka tu gagah-gagah. Kalau mereka tak gagah, macam mana mereka boleh beriman kepada Rasulullah? Bukan senang nak beriman kepada Rasulullah SAW pada ketika itu, kan? Yang mana mereka telah membawa risalah datuk nenek mereka, dan mereka merasa selesa dengan apa-apa yang dibawa oleh atuk-atuk mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu nu'minu bal nu'minu ma unzila ila abaina wa abaina. Kalau dikatakan kepada mereka supaya berimanlah dengan Allah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka kata tak, kita nak beriman dengan datuk nenek kita punya agama, kan? Tapi Allah SWT kata datuk mereka pun tak tahu apa benda mereka bawa. Sebab itu keturunan adat, buat macam ini, buat macam ini, buat macam ini. Pada ketika itu, pada ketika di Mekah, bila berada di Madinah, Islam sudah menjadi sebuah negara. Islam sudah menjadi sebuah negara. Nah, maka pada ketika itu kita berhak untuk menghakimi mereka yang menyalahi risalah Rasulullah SAW. Nah, ini dalam bagian hikmah. Ini dalam bagian hikmah. Kalau orang-orang mustad'afin pada ketika itu melawan balik, habis hilang. Ditakuti pada ketika itu orang Islam dibunuh semuanya. Tapi Rasulullah diperintahkan macam mana? Biarkan. Apa disebut sini? Biarkan. Nanti lama-lama mereka akan diam. Mereka penat, mereka akan diam. Tapi persoalannya zaman kita ni, zaman kita ni macam mana? Adakah kita perlu diam ataupun biarkanlah sampai orang boleh kutuk Nabi, boleh buat karakter, karikatur Nabi, menghina Rasulullah? Kita kena bersuara. Kita kena bersuara mengikut apa yang boleh. Sebab tu, sebab pada zaman kita pun ada tempat-tempat yang Islam itu tidak menguasai, kan? Kita negara Malaysia, negara Islam, ya? Jadi mestilah ada di sana satu suara. Jangan sampai tak ada langsung suara. Suara itu menunjukkan iman tahap tengah, kan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Tangan itu simbolik, tetapi merujuk kepada kuasa. Siapa yang berkuasa itu biarlah dia buat. Kita ni orang Islam yang tidak memegang kekuasaan. Fa in lam yastati fa bi lisani. Siapa yang tak ada kuasa, maka bersuaralah. Sebutkan ketidaksetujuan kita, ketegasan kita, sebutkan. Tapi menggunakan bahasa-bahasa yang bijak. Jangan bahasa-bahasa yang kurang bijak, maki hamun orang tu, itu bukan cara orang Islam, kan? Kita perlu tegaskan pendapat kita, suara kita.
dengan cara menunjukkan cara orang Islam. Kadang-kadang ada orang Islam dia nak ubah, tapi cara dia tu dengan perkataan-perkataan yang tak baik. Allah SWT suruh kita tegur, bukan cara bagi orang. Tapi dengan cara yang kita buat itu ada suara lah, paling tidak suara, kan? Jangan sampai satu ketika kita tidak bersuara, akhirnya kita jadi golongan yang ketiga. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, dan fa bi qalbihi. Pada ketika itu kita ada boleh dalam hati saja benci. Sebab tak ada kuasa dan orang Islam dah tak ada kuat, bukan majoriti. Kan? Macam pada ketika zaman Firaun. Firaun ni bukan rakyat yang suka semua dengan Firaun. Ada yang benci dengan Firaun, tapi tak boleh nak cakap. Bila bercakap sikit, terus hukum. Cakap sikit, terus hukum. Cakap sikit, saman. Pada ketika tak boleh cakap, tapi hati dia benci dengan Firaun. Tapi Ustaz, macam mana boleh maju negara pada ketika itu? Memang paksaan. Melalui paksaan. Tapi zaman kita ni, kalau kita berkuasa, maka gunakan kuasa kita dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tampuk pemerintahan kita adalah Islam. Jadi poin pertama, jangan layan. Pada ketika itulah, pada ketika itu. Lantas Allah SWT menegaskan bahawa sikap longgar pada ketika itu. Kalau kita berlonggar-longgar pada ketika itulah di Mekah, kaum musyrikin ni, kita berlonggar-longgar dan kita layan dia, takut Allah SWT menasihat kita, menegur kita supaya jangan buat kita, supaya apa? Lantas Allah SWT menegaskan bahawa bersikap longgar dan menolak kemahuan mereka adalah kufur. Takut terikut sedikit demi sedikit, kita dah beriman, maka kita kufur semula tanpa sedar. Tanpa sedar. Yang kedua, golongan kafir mahu agar Nabi SAW berlembut. Sebab mereka gunakan apa saja cara Nabi tetap dalam keadaan yang istiqamah, tetap di balik perut unta, di balik najis diletakkan ranting, macam-macam lah dibuat pada ketika itu. Tapi Nabi tetap teguh. Dan mereka minta, orang kafir ni golongan yang putus asa. Aku dah pernah ada kita bincang dengan Muhammad ni dia, supaya berlembut sikit. Tapi lembut macam mana? Mereka mahu baginda mengambil hati mereka. Janganlah keras-keras dengan kami. Gitu kan. Rasulullah SAW tak berkeras pun. Cuma Rasulullah tu, oleh kerana ketegasan dia tu, dia punya istiqamah dia tu, teguh dia tu, nampak macam orang kafir ni, nampak Rasulullah SAW ni macam tiang, tak boleh, macam gunung, tak boleh nak ubah langsung. Macam mana ni? Lantas fikir, minta pelembut sikit lah, jangan ganggu ini, dengan cara yang diplomasi. Padahal awal, tak boleh buat sikit pun, tak boleh nak kembangkan agama. Bilal kena empat dengan batu, kan? Ammar bin Yasir, keluarga Yasir disiksa, semua orang Islam pada ketika disiksa. Dah siksa nak berlembut. Dengan demikian mereka juga akan berlembut dan mendampingi agama penipu. Kan? Dia cakap, Muhammad kau berlembut dengan kami akan berlembut dengan kau. Jangan percaya. Ini perangai orang-orang musyrikin yang dibawa sampailah bila-bila. Sampai bila-bila. Kita bukan nak buruk sangka, tetapi berjaga-jaga. Dalam bahasa Arab ni ihtiyati. Ada perkara yang memang kita boleh dengan dia diplomasi, kan? Kita bersama-sama menegakkan apa dan itulah inilah. Tapi dalam bab akidah jangan dipermain-mainkan. Sebab dakwah Rasulullah SAW di Mekah selama 13 tahun itu nak memasukkan iman, nak kuatkan iman, nak teguhkan iman. Masuk ke zaman Madinah barulah cerita lain. 13 tahun di Madinah, itu tentang iman saja. Lepas tu kalau kita kaji sabab nuzul itu, ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah, iaitu ayat Makkiyah namanya. Ayat Makkiyah ni perlu diperbetulkan.
Ayat Makkiyah adalah turun sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Ayat yang Madaniyah selepas hijrah, bukan ketika Nabi SAW berada di Mekah. Sebab kadang-kadang bila Nabi SAW berpindah di Madinah, ada ayat turun di Mekah, ada ayat turun di Mekah. Itu dikira sebagai Madaniyah. Jadi ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan 13 tahun awal ketika dakwah Rasulullah SAW berada di Mekah, ayat itu semua cerita pasal akidah saja. 13 tahun akidah. Berpindah di Madinah dan selepas hijrah adalah lepas itu barulah ayat-ayat tentang zakat, ayat-ayat tentang peperangan, ayat-ayat tentang perkara-perkara yang selain daripada yang disebutkan sebagai ayat-ayat iman, ayat akidah. Kita boleh kaji begitu. Jadi kaum muslimin pada ketika itu, orang Islam pada ketika itu sangat kuat dalamnya. Cuma lahiriah itu di antara golongan-golongan fakir, kan, orang-orang yang tak kuat daripada sudut luarannya. Sebab itu dinamakan mustad'afin, bukan du'afa. Mustad'afin, orang yang luarannya tak berkuasa nak melawan. Kalau melawan memang mati, melawan disiksa, melawan dihina dan sebagainya. Jadi dah lama berdakwah, orang kafir kata tak boleh makan Muhammad yang pengikut ini. Jadi dia minta supaya berlebur. Mereka meminta agar baginda menyembah Tuhan mereka dalam tempoh tertentu, dan kemudian mereka pula akan menyembah Tuhan baginda dalam tempoh yang lain. Akan tetapi Allah melarang dari berbuat demikian. Cara lembut dia bukan cara lembut nak ngajak bersihkan Kaabah, tapi cara lembut dia macam mana? Muhammad, relax lah Muhammad, ni ayat saya, ayat sedih. Bayat tu tak bunyi lah. Nak bayangkan situasi yang boleh digambarkan. Jangan keras-keras, tak apa. Kita buat diplomasi. Hari ini aku sembah Tuhan kau, besok aku sembah Tuhan, kau sembah Tuhan. Begini. Allah kata no. Sebab sembah Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam bab akidah. Sembah Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam bab akidah. Akidah bukan boleh dikompromi, tak boleh nak main-main. Sebab itu dalam bab akidah, kalau anak-anak kita tegaskan mengikut cara pendidikan. Sebab kalau tegas sangat nanti, kalau dengan anak-anak dia makin keras. Itu asalkan apa yang dibuat tu kita tegur sebagai benda ni tak boleh dalam agama. Tak boleh dalam agama. Kalau kata dia berkawan-kawan dengan kawan-kawan yang selain daripada Islam, maka jaga-jagalah kita cakap. Tak pun kawan, tak ada masalah. Kamu pergi rumah dia, tapi jaga, jangan makan makanan yang tidak boleh orang Islam makan. Tapi sekarang ni pun orang yang bukan Islam pun faham. Kadang-kadang dia jemput ke rumah dia tu, benda-benda yang diberi itu semua dalam kotak. Air kotak, makanan-makanan apa, jajan-jajan, makanan-makanan yang dimasak tu, sedap-sedap dia beritahu. Sedap-sedap dia beritahu, ni tak boleh makan, ni tak boleh makan. Kita pun kalau dia cakap tak makan pun kita tak akan makan. Kita tak akan makan punya. Sebab kita sudah ada mudah-mudahan dalam hati kita itu benda yang protect. Kita tengok pun dah rasa macam tak sedap. Tapi kalau yang kotak-kotak tu harus minum. Harus minum. Sebab kita di Bali ke apa macam bumi kita datang. Tapi janganlah mengikut cara mereka. Mereka buat macam ini pun kita buat juga. Mereka pegang lilin pun kita buat juga. Mereka pegang ayam, sembah ayam pun kita buat juga. Ini dah nama dia. Sebab apa? Sebab nakkan menarik minat. Akhirnya dia kata apa? Kita buat macam itu, akidah kita tetap buat. Jangan cakap. Kita tak boleh cakap begitu. Takut-takut apa yang kita buat itu kufur tanpa sedar. Kufur tanpa sedar. Sebab Allah SWT melarang Rasulullah SAW berbuat sebegitu. Akhirnya turun lakum dinukum waliyadin. Kau dengan cara kau. Nabi pun tak marah.
orang yang bukan Islam ini untuk mengamalkan apa yang mereka percaya setelah risalah dah habis semua. Ibad lima bayyanahu linnas fil kitab. Selepas Allah SWT turunkan wahyu-wahyu semua, okey. Tak apa sekarang. Rasulullah SAW tetap bertegas, tetap berdakwah. Kan? La ikraha fid din. Allah SWT suruh begitu. Tidak ada paksaan untuk masuk dalam Islam. Tidak ada paksaan. Masuk Islam, tak Islam, aku tembak. Tak ada. Setelah didakwah tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkan ekonomi yang baik, tunjukkan prestasi yang baik, tunjukkan akhlak Islam, mereka akan tertarik di situ. Kalau dalam paksaan, kompon, dia akan cari sebab-sebab untuk dikeluar balik. Islam itu indah, bukan satu paksaan. Tapi kalau dah masuk dalam Islam, memang kena paksa supaya buat benda yang wajib. Jangan pula dah masuk Islam, sembahyang kan memanglah sembahyang wajib, tapi tak ada paksaan dalam agama pula. Tak boleh gunalah tu. Benda-benda yang wajib kena buat. Pakai tudung untuk aurat. Islam tak paksa. Siapa kata Islam tak paksa? Islam memang suruh pakai. Itu benda-benda yang masuk dalam bab-bab apa darurat. Mesti kena buat. Mesti kena buat. Allah kata sembahyanglah. Jangan tunggu ikhlas tak ikhlas. Saya tak boleh sembahyang sebab saya belum ikhlas. Saya tak boleh nak pakai tudung, tak boleh nak tutup aurat sebab saya belum ikhlas. Mana boleh? Tak boleh. La ikraha fid din itu bila seseorang itu belum berada di dalam Islam. Bila dah masuk, memang benda yang wajib. Sebab bila dia dah masuk dalam Islam, dia kena tahu benda yang wajib, benda yang sunat, benda yang makruh dan sebagainya. Itu kalau dalam istilah fiqh. Istilah akidah pula dua je. Iman kufur. Dia tak ada harus iman, harus kufur, tak ada. Dia dua je, iman atau kufur. Tu bila dia apa, bila kita terangkan benda tu, mungkin mudah-mudahan mereka akan faham. Jangan gunakan rasa-rasa. Jadi dalam poin yang kedua ni, Allah SWT larang dengan tujuan nak mengambil hati. Ini ayat di Mekah ni. Ini ayat di Mekah. Yang pada ketika Rasulullah SAW belum lagi membina satu empire Islam, kerajaan Islam di Mekah. Allah kata larang. Sebab ini bab-bab akidah. Bab-bab akidah. Kan? Tapi bila sampai perjanjian Hudaibiyah, yang Rasulullah SAW nak pergi menunaikan umrah haji, ditahan. Kan ada perjanjian. Perjanjian tu kata golongan musyrikin yang diketuai oleh Uyainah. Dia cakap jangan tulis bismillah. Jangan tulis bismillah. Okey. Rasulullah kata aku tak tulis bismillah. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Sebab bismillah, tulis bismillah itu bukan satu perkara yang dituntut pada ketika itu. Sebab nak menyelamatkan golongan. Jangan tulis. Nama Muhammad pun jangan tulis. Terus tulis perjanjian. Okey, Rasulullah kata tulis. Jadi ada perkara yang boleh dikompromi dan ada perkara yang tidak boleh dikompromi. Perkara yang boleh dikompromi selain daripada yang disebutkan sebagai iman tadi. Yang ketiga, para pendusta yang Allah SWT melarang baginda Rasulullah SAW mematuhi mereka lumrahnya memiliki 10 sifat yang kita telah bacakan 2 minggu lepas. Mereka ini bersifat apa? Al-halal, banyak bersumpah. Ya, sumpah, tapi tak buat. Itu satu. Yang kedua, al-mahin, berpandangan jelek dan cetek. Orang yang dia punya visi itu jangka masa pendek saja. Dia tak fikir jangka masa panjang. Dan biasa jangka masa pendek itu untuk kepentingan diri dia. Jelek. Pandangan-pandangan yang tidak menguntungkan orang ramai. Biasanya menguntungkan diri dia saja. Dia tidak akan memberikan pandangan sesuatu cadangan kecuali perkara itu ada untung untuk diri dia saja. Kalau untuk orang lain sikit. Kita dalam Islam, Allah SWT menyuruh kita supaya banyakkan hubungan kita dengan manusia dan lebihkan kepada manusia. Yang kita bawa konsepnya dalam korban. Dalam korban. Kalau yang biasa kita buat macam mana tuan-tuan? Kita bagi 3 betul. 1/3 untuk penama, 1/3 untuk fakir, 1/3 lagi untuk orang awam kan, sedekah kan, fakir, sedekah.
Tapi terbaiknya yang afdal ni macam mana? Kita ambil sedikit daripada bahagian pertama, iaitu yang kita buat. Jangan tak makan langsung. Dulu saya tak makan langsung. Bapa dengan mak saya buatkan saya apa korban, seekor lembu. Dah lama dah tu, masa saya umur berapa, 7-8 tahun dah buat kan. Tak berasa. Dia cakap korban tak boleh makan. Terlompong bapa saya. Yang cakap tu imam, bukan imam simam. Cakap imam. Daerah pun saya tak nak sebut. Apa lagi tempat tu? Tak boleh makan, haram. Haram. Memang tak makan. Terlompong je tengok daging begitu. Sebab jahil. Sebab jahil. Yang tak boleh makan ni korban wajib. Korban wajib. Yang namanya korban nazar. Korban nazar bagi semua. Memang itulah, itu yang kita itu. Tapi korban ini boleh makan. Okey. Cara yang terbaik dalam korban-korban kita ni apa? Ambil sedikit, yang lain tu bagi kepada orang. Bagi kepada fakir. Mungkin ambil sedikit lah, tak kira 1/3 ke berapa. Itu yang terbaik. Tapi kalau nak buat yang 1/3, 1/3, 1/3, tu pun baik. Tak ada masalah. Kan? Itulah konsep kita. Daripada 3 bahagian, maknanya 2/3 tu untuk orang ramai. Kita ambil 1 saja. 1/3 daripada bahagian. 1/3 tu pun kalau seekor lembu kita punya, banyak tuan-tuan. Banyak. Kalau seekor lembu dapat, senang cerita katalah dapat 120. Bahagian kita dapat 40 kilo. Nak buat apa 40 kilo? Boleh jual Ustaz? Jual lah. Memang boleh dijual. Kan? Tetapi agak pelik lah. Kan? Agak pelik buat korban sebab nak jual. Orang yang dapat bahagian tu pun boleh jual. Bahagian tu boleh. Orang yang dapat tu, bahagian ke, orang yang dapat bahagian tu boleh jual. Tapi yang afdal ni begitulah. Kan? Anfa'un nas, anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang dapat paling banyak manfaat kepada orang lain. Orang lain dapat manfaat banyak daripada dia. Itu orang yang paling bermanfaat. Walaupun orang yang bermanfaat sikit-sikit ni pun ada lah bahagiannya, tapi yang paling kan, kita ni kan nak yang the best. Itu kalau ada duit. Tapi dalam konsep Islam lebihkan, kan, lebihkan kepada orang lain. Itulah konsep di bawah. Jadi orang yang mahir. Yang ketiga, al-hammas, memburuk-burukkan seseorang secara berhadapan. Walaupun yang dia cakap tu benda yang benar, dia tegur benda yang benar, tapi dia tegur di hadapan orang lain. Yang kena tegur itu malu. Kan, yang kena tegur itu malu. Dengan lagilah dengan suara yang lantang. Dengan suara yang lantang. Kan, menegur orang secara tujuan dia itu untuk memalukan orang itu. Imam Syafi'i kata, Imam Ghazali kata, kalau kau marah pun, kalau nak tegur orang itu panggil dia, cakap berhadapan dengan dia. Sebab yang salah tu dia. Orang lain tidak berhak untuk mendengar apa yang buat salah. Dalam kata lain, kita kena tutup aib orang yang kita nak tegur. Kalau kita tegur dia, orang lain tak tahu apa benda yang buat salah. Bila kita tegur secara terang-terang itu, orang lain pun tahu apa salah dia. Kan? Macam dalam peristiwa Rasulullah SAW beradab, berakhlak dengan peristiwa apa, sahabat kentut kan. Sahabat kentut, mahal, bau dia busuk lah. Busuk sangat. Perintah Rasulullah SAW ni akan dituruti. Bayangkan pada ketika itu Rasulullah semua macam cara kita. Siapa yang kentut ni? Kita kalau orang kentut memang marah betul. Lebih-lebih lagi dalam ruang yang kecil. Panas pula tu. Kipas tu berapa nak pusing. Oh, panas itu. Kalau ayat kita mungkinlah, siapa yang kentut ni? Macam-macam lah Allah. Tapi Rasulullah SAW tegur macam mana? Siapa yang makan daging unta tadi pakai berwudu, maka ramailah yang bangun. Siapa yang kentut tadi? Tak tahu. Di antara mereka yang bangun tu lah. Di antara mereka yang bangun tu. Sebab yang bangun itu, Rasulullah tak kata siapa yang makan daging unta itu batal air semayangnya, tak. Rasulullah kata siapa yang makan daging unta pergi ambil wudu balik. Rasulullah tak kata pun makan daging unta batal wudu, tapi nak jaga air muka yang kentut tu tadi. Maka yang kentut tadi bangunlah sama-sama. Dia pun rasa selamat dan boleh kan? Selamatlah maruah. Begitu cara Rasulullah. Sebab tu nak tegur orang tu dia ada, bukan senang nak tegur. Sebab tegur ni dia ada dia punya implikasinya. Nak mengelakkan implikasi buruk,
kena fikir macam mana cara supaya tidak menjatuhkan maruah orang kan yang kita marah. Yang ketiga, yang seterusnya al-lammas, berperangai suka memburuk-burukkan orang lain di belakangnya. Kan? Cakap depan orang tu lain, cakap belakang orang tu lain. Ini salah satu daripada sifat-sifat munafik. Kan? Depan orang cakap lain, belakang orang cakap lain. Belakang orang, belakang dia, okey, kau belakang dia tak ada apa, dia tu biasa je, tak apa-apa lah, macam-macam dan sebagainya. Itu dilarang di dalam agama. Dan sifat itu an-namam, orang yang mengumpat dan menghasut untuk melaga-laga dan merosakkan hubungan sesama manusia. Batu api, firestone, dalam bahasa kita ni batu api. Cakap orang ni lain, jumpa pula orang tu A dengan B, kita C, A, B cakap keburukan A pula kita cerita dengan dia keburukan B, padahal benda itu tak berlaku. Walaupun berlaku tuan-tuan, walaupun berlaku, tindakan kita bukan sebegitu. Tu cakap kau macam ni betul ke? Dia mulakan perkataan apa? Tu cakap kau macam ni betul ke? Dia mulakan bukan dia. Kalau kita ikhlas nak tegur orang, apa aku dengar kau macam ni mesti orang tu kata dia kita, siapa cakap? Itu tak perlu. Aku nak tahu kau buat atau tidak benda ni. Itu kita yang bertanggungjawab dengan apa yang kita cakap. Tapi kalau kita gunakan nama A cakap kau buat macam ni, aku tak tahu. Sebenarnya aku tak nak layan benda ni. Cakap. Sebenarnya aku tak nak layan benda ni, tapi A cakap. Dan tak nak layan, jangan cakap dengan B. Kan? Jangan cakap dengan B. Bila kita cakap dengan B, kita sudah membuka satu ruang untuk percikan, percikan untuk menjadi lebih besar. Sebab itu dia makan batu api. Batu ketuk keluar api. Ketuk keluar api. Dia akan berebak. Kita jangan jadi batu ini. Itu namanya batu api. Firestone bahasa Inggerisnya. Jadi dia larang sebegitu. Kalau kita tahu keaiban dia, kalau kita niat ikhlas untuk tidak memburukkan dia dan atas nama ad-dinu nasihat, maka kita jumpa dia. Kan? Dan bercakap dengan dia pun tengok keadaan. Kalau cakap dengan dia tengah marah, nanti dulu. Tengok dia tenang-tenang, kita berbual-bual. Di situlah masuk sikit-sikit. Itu yang lebih murni lah. Lebih murni. Supaya tidak menjadi lebih besar. Menjadi dari itu. Kemudian al-mannanil khair, yaitu menghalang amal kebajikan, yaitu menegah orang membelanjakan harta untuk tujuan kebaikan dan menghalang mereka masuk Islam. Ini mudah-mudahan masuk dekat sini ni tidak ada, saya rasa, orang-orang yang Islam ni kalau namanya kebajikan, nak atas nama kebajikan tidak menghalang, kan? Tetapi dihalang mungkin secara sistem, kan? Menyusahkan sikit. Mudah-mudahan tak, itu tidak termasuklah. Walaupun kita rasa macam susahnya nak buat, kan? Atas nama Islam ni susahnya nak buat, kan? Mudah-mudahan tidak ada sebegitulah. Tapi pada zaman itu orang-orang musyrikin menyusahkan orang-orang yang bukan yang Islam untuk berpegang dengan agama yang dibawa. Cara dia macam mana? Cara dia dengan menyesa orang-orang yang telah masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kan? Macam kalau orang-orang yang ada pendapatan sikit, okeylah dia. Kan? Dia kaya. Kan? Macam ada seorang sahabat ni, bila perigi dia dikuasai oleh Yahudi, dia tengok kalau Yahudi itu pegang, orang kena bayar, nak ambil kena bayar. Tak apalah, dia cakap dengan Yahudi tu, aku beli kolam ni, dia cakap. Yahudi cakap, kalau kau beli kolam ni, macam mana aku nak niaga dengan hari ni? Okey, tak apa, aku beli semua. Tetapi hari ni kau punya, besok aku punya. Hari ni kau punya, besok aku punya. Itu boleh. Kalau akidah tak boleh. Perigi tadi tu boleh. Akhirnya sahabat, pada hari sahabat, ramai yang ambil air, beri. Bila sampai Yahudi, kena bayar. Siapa nak datang? Bayar. Besok beri. Beri, ramai yang datang. Besok lagi kena bayar. Tak, lama-lama Yahudi tu kata tak boleh tahan aku.
kambing lah semua dia cakap. Itu menguntungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Membantu orang. Seterusnya al-mu'tadi, orang yang zalim, pelampau batasan dan berpegang dengan kebatilan. Zalim. Sebab zalim ini pada awal dalam agama Islam itu, zalim itu tetap sama pada segi definisinya, meletak sesuatu pada tempatnya. Tinggal lagi pada ketika itu kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh orang Islam diganggu. Ya, barat baik, buat ni balasan baiklah. Tapi oleh kerana pemikiran mereka pada ketika pemikiran nak dengki, nak menghalang Islam, maka kebaikan pun dipandang sebagai satu keburukan. Kan? Orang kalau tak suka, dia buat apa pun memang takkan suka. A tak suka dengan B buat baik macam mana pun dia akan tetap cakap tak suka. B tu sembahyang, ada sembahyang nak tunjuk dah tu. B tu bersedekah, tunjuk dah tu dia kaya. Memang dia dah tak suka. Itulah perangai orang-orang musyrikin terhadap orang Islam pada ketika itu. Padahal orang Islam tidak memerangi mereka, tidak mengusik mereka, tidak memecahkan patung-patung di Kaabah yang mereka sembah. Tak buat apa-apa, sebab itu Nabi larang. Sebab Islam ini bukan agama pemusnah, bukan agama memecah belahkan orang lain. Dia agama penyatuan. Tapi nak bersatu itu bukan senang. Nak bersatu itu bukan senang. Apa lagi nak mengajak orang masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dibuat adalah zalim. Orang Islam baik dibalas dengan tak baik. Sedangkan Allah SWT sebut hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, dalam surah Ar-Rahman. Tidaklah balasan yang baik itu perlu dibalas dengan kebaikan juga. Tapi mereka itu diberikan mandu, dipulangkan tuba. Kalau diberi tuba, saya rasa lebih teruk lagi. Sebab tu ketika itu Allah SWT kata, apa yang mereka buat itu jangan layan. Pada ketika itu, pada ketika di Mekah, jangan layan. Teruskan dengan apa yang kau buat, akidah, amalan-amalan yang aku perintahkan untuk kamu buat, maka teruskan buat. Apa yang mereka buat itu adalah aku yang Allah SWT kata aku yang kau buat je terus apa yang kau buat. Itulah nasihat, itulah perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-athim, orang yang banyak melakukan kesalahan dan dosa. Orang kafir ini tak adalah istilahnya dosa. Dia tak ada dosa. Habis pahala ke? Dia tak ada pahala. Itu yang lebih murni lah. Lebih murni, supaya tidak menjadi lebih besar. Berjaga-jaga. Kemudian al-mannan al-khair, iaitu menghalang amal kebajikan, iaitu menegah orang membelanjakan harta untuk tujuan kebaikan dan menghalang mereka masuk Islam. Ini mudah-mudahan maksud dekat sini ni tidak ada, saya rasa orang-orang yang Islam ni kalau namanya kebajikan, nak atas nama kebajikan tidak menghalang, kan? Tetapi dihalang mungkin secara sistem, kan, menyusahkan sikit. Mudah-mudahan tak, itu tidak termasuklah. Walaupun kita rasa macam susahnya nak buat, kan, atas nama Islam ni susahnya nak buat, kan, mudah-mudahan tidak ada seperti itulah. Tapi pada zaman itu orang-orang musyrikin menyusahkan orang-orang yang bukan yang Islam untuk berpegang dengan agama yang dibawa. Cara dia macam mana? Cara dengan menyesa orang-orang yang telah masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kan? Macam kalau orang-orang yang ada pendapatan sikit, okeylah dia. Kan? Dia kaya. Kan? Macam ada seorang sahabat ni, bila periginya dikuasai oleh Yahudi, dia tengok kalau Yahudi itu pegang, orang kena bayar, nak ambil kena bayar. Tak apalah, dia cakap dengan Yahudi tu, aku beli kolam ni, dia cakap. Yahudi cakap, kalau kau beli kolam ni, macam mana aku nak niaga dengan air ni? Okey, tak apa, aku beli semua. Tetapi hari ni kau punya, besok aku punya. Hari ni kau punya, besok aku punya. Itu boleh. Kalau ini akidah tak boleh. Perigi tadi tu boleh. Akhirnya sahabat, pada hari Sabat ramai yang ambil air, beri.
Bila sampai Yahudi kena bayar. Siapa nak datang? Bayar. Besok pergi. Oh pergi, ramai datang. Besok lagi kena bayar. Tak, lama-lama Yahudi tu kata tak boleh tahan aku. Kafir lah semua dia cakap. Itu menguntungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Membantu orang. Seterusnya al-mu'tadi, orang yang zalim, pelampau batasan dan berpegang dengan kebatilan. Zalim. Sebab zalim ini pada awal dalam agama Islam itu, zalim itu tetap sama pada segi definisinya, meletakkan satu pada tempatnya. Tinggal lagi pada ketika itu kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh orang Islam diganggu. Ya, balas baik, buatnya balasan baiklah. Tapi oleh kerana pemikiran mereka pada ketika itu pemikiran nak dengki, nak menghalang Islam, maka kebaikan pun dipandang sebagai satu keburukan. Kan? Orang kalau tak suka, dia buat apa pun memang takkan suka. A tak suka dengan B. B buat baik macam mana pun dia akan tetap cakap tak suka. B tu sembahyang, sembahyang nak tunjuk lah tu. B tu bersedekah, nak tunjuk lah tu dia kaya. Memang dia tak suka. Itulah perangai orang-orang musyrikin terhadap orang Islam pada ketika itu. Padahal orang Islam tidak memerangi mereka, tidak mengusik mereka, tidak memecahkan patung-patung di Kaabah yang mereka sembah. Tak buat apa-apa, sebab itu Nabi larang. Sebab Islam ini bukan agama pemusnah, bukan agama memecah belahkan orang lain. Dia agama penyatuan. Tapi nak bersatu itu bukan senang. Nak bersatu itu bukan senang. Apa lagi nak mengajak orang masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dibuat adalah zalim. Orang Islam baik dibalas dengan tak baik. Sedangkan Allah SWT sebut hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, yang surah Ar-Rahman. Kan? Tidaklah balasan yang baik itu perlu dibalas dengan kebaikan juga. Tapi mereka itu diberikan mandu, dipulangkan tuba. Kalau diberi tuba, saya rasa lebih teruk lagi. Sebab tu ketika itu Allah SWT kata apa yang mereka buat itu jangan layan. Pada ketika itu, pada ketika di Mekah, jangan layan. Teruskan dengan apa yang kau buat, akidah, apa amalan-amalan yang aku perintahkan untuk kamu buat, maka teruskan buat. Apa yang mereka buat itu adalah aku yang Allah SWT kata aku yang jadi. Kau buat je terus apa yang kau buat. Itulah nasihat aku, itulah perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-athim, orang yang banyak melakukan kesalahan dan dosa. Orang kafir ini tak adalah istilahnya dosa. Dia tak ada dosa. Habis tak? Pahala ke? Dia tak. Ulaika alaihim laknatullahi wa malaikati wan nasi ajma'in. Mereka innal ladzina kafaru, mereka yang kufur wa matu dan mati. Ula innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, dan mati dalam keadaan kufur. Itu Allah SWT sebut. Ulaika alaihim, ke atas mereka itu laknatullah, Allah laknat, wal malaika, dan malaikat laknat, walin nas ajma'in. Khalidina fiha, dan kekal di dalam neraka. La yukhaffafu anhumul azab, tidak diringankan sedikit pun azab mereka, wala hum yunzarun, dan mereka itu tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bimbang untuk kita lah. Untuk orang kafir itu ulama tu dia, kan? Kemudian az-zalim, menghubungkan nasab kepada satu kaum. Ini tak bagus pun, tapi oleh kerana dia nakkan tengok orang tu best, dia cakap apa ni keturunan dia. Pembohongan daripada sudut keturunan. Kita pun kadang-kadang macam itu juga, kan? Tapi janganlah terlampau tengok muka awak. Saya tengok awak macam muka macam Pakistan. Apa keturunan Pakistan dulu atuk saya ke-8. Tak, itu tidak ada tu. Atuk dia ke-8, nama pun tak kenal, takkan dia cakap Pakistan. Padahal sini je orang Malaysia je. Cuma muka dia tak tahulah, terselip sikit macam Pakistan, dia cakap Pakistan. Lagilah Arab. Muka awak ni macam Arab tak? Mungkin dia cakap dia pun orang Arab. Masa tu dia cakap anak itu gitu kan. Ya, anak-anak Arab. Padahal berbohong dia.
Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi dihubungkan nasabnya kepada bangsa Quraisy, sedangkan ia bukanlah dari keturunan itu. Quraisy ini bangsa Arab yang paling mulia. Quraisy ini bangsa Arab yang paling mulia. Bapanya telah menghubungkan nasabnya kepada kaum Quraisy pada tahun ke-18 dilahirkan. Dia berlampau dan berdusta. Dia cakap ke Quraisy. Tujuannya apa? Nak meninggi-tinggikan diri, nak rasa diri hebat dan sebagainya. Tapi sekarang bukan macam itu. Sekarang dinasabkan kepada turunan, diubah-ubah mukanya, kan? Diubah-ubah rambutnya, diubah-ubah apa yang boleh diubah, kan? Rambut hitam jadi blond, mata hitam jadi biru sebelah, kuning sebelah, macam-macam diubah. Sebab nampak kan, ya Allah ni macam campur. Lady Diana, contohnya, padahal tak ke Lady Diana, jauh daripada turunan tersebut. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung pada sesi datang. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang terkena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa taqabbal min ibadihi wa ma'suman maimuna. ولا تجعل اللهم ولكنا ولم نجد وما شقيا ولا مطرويا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. Kafaratul majlis min surah Al-Asr. Sekian saja dari channel Pak Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.